أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya benarkan kita menceritakan tentang wakaf Jibril, apa kata kita ulang siaran sekejap berkenaan dengan 6 jenis wakaf yang puan-puan dah habis belajar dengan Ustaz. Betul? Dan yang wakaf yang terakhir minggu sudah, wakaf apa? Wakaf qabih. Bila sebut wakaf qabih, maka itu wakaf yang terakhir lah. Jenis wakaf yang ke-6 ya. Jadi puan-puan, apa pun kita ulang siaran sekejap berkenaan dengan 6 jenis wakaf yang ada dalam Quran. Dan nanti dalam ujian, dalam latihan, puan-puan kena faham bahawa inilah jenis-jenis wakaf yang Kak Ustaz tanya nanti tahu. Jadi puan-puan kena fahamkan kalau jumpa simbol ini wakaf apa. Dan kalau jumpa nak buat apa. Jadi puan-puan kena faham yang tu. Puan-puan untuk memudahkan ulang kaji ringkas kita, apa kata buka buku tajwid sekali lagi. Puan-puan sila buka buku tajwid berkenaan dengan wakaf ya. Pada muka surat, bermulanya muka surat yang ke-76 sampailah muka surat yang ke-79. Ada 3-4 muka surat di situ ya. Jadi puan-puan nanti jangan lupa tahu. Dalam periksa akan ditanya. Ni macam soalan bocor lah rupanya. Puan-puan, dalam periksa nanti akan ditanya apakah makna wakaf, apa dia ibtida, apa dia qata'u, apa dia sakta, itu semua akan saya tanya. Jadi puan-puan, rasa-rasa boleh jawab tak? Boleh, sebab jawapan tu ada dalam buku. Jadi apa yang patut kita buat? Kopi aja. Kopi aja yang apa dalam buku tu, dalam jawapan kita. Kemudian puan-puan, ada tak usah sentuh berkenaan dengan 4 sebab kenapa kita memberhentikan bacaan? Ada? Confirm keluar dalam periksa nanti. Puan-puan standby, get ready. Puan-puan kena jawab apakah 4 sebabnya. Yang pertama apa dia kalau masih ingat? Idtirari. Sebut. Yang kedua, ikhtibari. Yang ketiga, intizari. Yang keempat, ikhtiyari. Dan setiap istilah yang kita sebut tadi mempunyai makna yang tersendiri. Dan saya harap puan-puan tahulah apa maknanya. Dan tahu juga apakah contoh-contoh bagi istilah tadi. InsyaAllah. Semuanya tu Ustaz dah bagi nota kan? Alhamdulillah. Dan nanti insyaAllah, lepas habis kita belajar bab wakaf ni, nanti di belakang, mulai minggu depan lah. Ya, mulai minggu depan, puan-puan boleh dapatkan satu set nota lengkap berkenaan dengan wakaf dan ibtidak. Tak silap Ustaz ada 3 ke 4 muka surat. Siap laminate macam ni. Siap laminate macam ni, puan-puan boleh dapatkan bermula pada minggu depan. Ya, dia ada satu set tu ada 3-4 muka surat. InsyaAllah. Yang tu puan-puan banyak sangat membantu kita dalam usaha nak memahami bab wakaf. InsyaAllah. Okeylah puan-puan. Apa yang saya fokuskan nanti dalam latihan dan dalam ujian kita adalah lebih kepada 6 jenis wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan 6 jenis wakaf ini perbincangannya di bawah tajuk apa tahu? Di bawah tajuk ikhtiyari. Apa dia puan? Ikhtiyari itu apa? Pilihan. Terpaksa ikhtiyari. Pilihan ataupun memilih. Puan-puan jangan salah channel. Yang terpaksa darurat itu iktirari. Yang ni Ustaz sebut ikhtiyari. Cuba sebut.
Kadang-kadang ni sebutan tu dekat-dekat aja. Kadang-kadang kita keliru kat situ. Jadi puan-puan kena dengar betul-betul, tengok ejaannya. Jadi bila sebut ikhtiyari, kata ulama, maknanya memilih ataupun pilihan. Apakah huraiannya? Kata ulama, kamu memberhentikan bacaan sebab kamu memilih tanda bacaan ataupun simbol-simbol wakaf yang ada dalam Quran. Jadi berkenaan dengan simbol wakaf ni banyak tak dalam Quran? Banyaklah. Antaranya apa yang paling senang yang puan-puan jumpa apa dia? Bulatan berhias yang ada nombor di dalam. Tu tanda wakaf. Puan-puan jangan buat tak tahu aja. Itu tanda wakaf dalam Quran. Lagi. Apa tanda wakaf lagi? Mim kecil berbaring. Lagi? Jim kecil, yes. Lagi? Qaf lam ya. Lagi? Sad lam ya. Lagi? Titik 3 bertindih. Dan satu lagi simbol wakaf adalah lam alif. Tapi lam alif ni ada khilaf di kalangan ulama. Ada sebagian ulama kata ia adalah sebagian daripada wakaf. Ada sebagian ulama kata bahawa lam alif itu bukan simbol wakaf. Itu lebih kepada tempat larangan, simbol larangan berhenti. Jadi tak kisahlah. Yang penting puan-puan, apabila kita bincangkan simbol tadi, maka kita rangkumkan bahawa dalam bacaan Quran kita ni rupa-rupanya ada berapa jenis wakaf. Ada 6 jenis. Puan-puan kena faham tahu. Jenis wakaf dengan simbol wakaf lain. Kalau ustaz tanya apakah simbol wakaf, maka yang tadi puan-puan jawab tadilah. Bulatan berhias, jim kecil, mim kecil berbaring, titik 3 bertindih. Itu namanya simbol ataupun tanda-tanda wakaf. Tapi kalau jenis-jenis wakaf ada berapa tadi? Tolong sebutkan satu persatu. Yang pertama, wakaf tam atau lazim. Yang kedua, wakaf jaiz. Yang ketiga, kafi atau aula. Yang keempat, hasan. Yang kelima, ta'anuk. Yang keenam, wakaf qabih. Ustaz kalau sekadar sebut tu no problem Ustaz. InsyaAllah kami lulus. Sebab apa jawapan tu dah ada pada buku tajuk Ustaz. Jadi ginilah. Sebelum saya izinkan puan-puan masuk kepada pembelajaran wakaf yang special di sini iaitu wakaf Jibril. Ustaz nak buat kesimpulan daripada apa 6 jenis wakaf yang puan-puan dah belajar dengan Ustaz. Jadi notanya beginilah. Maknanya apa yang Ustaz nak tulis di whiteboard ni, kalau puan-puan jumpa wakaf ni, puan-puan dah buat apa? Yang tu paling mustahab. Puan-puan kena faham apabila menjumpainya dalam Quran. Jadi, tajuk kita adalah jenis-jenis wakaf. Jadi setiap umat Nabi SAW kena tahu kalau jumpa wakaf ni nak buat apa. Okey, tolong sebutkan yang pertama tadi wakaf apa? Tam atau lazim. Baik, dan saya yakin puan-puan tahu apa makna tam, apa dia lazim, ya. Jadi puan-puan dah sedia maklum, ada jawapannya sebelum ini kan. Jadi sekarang ni yang paling mustahak nama wakaf kena tahu. Yang keduanya apakah simbol yang diwakilinya? Simbolnya apa je? Simbolnya sama ada bulatan berhias. Macam ni. Ini namanya bulatan berhias. Dan juga ataupun mim kecil berbaring. Dia dua je. Simbolnya sama ada bulatan berhias ataupun mim kecil berbaring sahaja. Jadi nanti kita dah tahu nama wakaf. Dah tahu simbol dia. Persoalannya kalau jumpa nak buat apa? Adakah puan-puan nak katakan berhenti saja? Jawapannya tidak tepat. Kata ulama, kalau jumpalah wakaf tam atau lazim yang diwakili dengan dua simbol ini, maka praktikalnya bagaimana? Yang ni mustahak. Amat digalakkan berhenti. Inilah. Jadi kalau puan-puan ajar anak cucu, kalau jumpa wakaf di dalam Quran sat lagi, maka kata ulama amat digalakkan berhenti. Bila sebut amat digalakkan berhenti ni hampir kepada wajib. Tapi tidak wajib. Maknanya kalau puan-puan tak berhenti pun tak apa. Itu sebabnya kalau puan-puan perasan, masa kita tarawih, kan ada imam-imam hafiz baca Quran ataupun baca surah Fatihah kan? Pernah tak dengar Tok Imam dia baca begini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Dia sambungkan bacaan tadi. Puan-puan, adakah kita nak kata Tok Imam tadi salah? Tak. Boleh dibenarkan. Benda ni bukan wajib. Jadi itu sebab saya tak kata wajib di sini. Saya kata apa? Kata ulama amat digalakkan berhenti. Maknanya kalau boleh, kita raikanlah wakaf ini bila kita jumpa, kita berhentilah kalau boleh. Tapi kalau puan-puan rasa, Ustaz nafas saya panjang, saya nak sambung seperti mana Tok Imam buat tadi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada berlaku juga perempuan. Kalau perempuan perasan pada solat sunat tarawih kita, terutamanya imam-imam yang hafiz ataupun yang membaca laju. Jadi perempuan boleh, kita tak boleh katakan untuk imam tu berdosa, tidak. Tetapi perempuan kena fahamkan, itulah namanya wakaf tam atau lazim, yang mana kalau kita jumpa dalam Fatihah tu ada berapa simbol bulatan berias? Ada berapa bulatan berias? Lah 7 lah perempuan. Pasal apa 7? Pasal Fatihah tu ada 7 ayat sahaja. Jadi 7 ayat tu kalau perempuan kata wajib ataupun mesti berhenti, maka berdosa lah Tok Imam tadi, kenapa dia tak berhenti? Sedangkan sebenarnya boleh. Benda ni khilaf di kalangan ulama. Khilaf ni maksudnya berbeza pandangan di kalangan ulama. Jadi kesimpulannya, sekali lagi saya ulang, apa nama wakaf yang pertama? Tam atau lazim. Apa simbolnya? Bulatan beras atau mim. Mim kecil berbaring. Kalau jumpa nak buat apa? Ya, perempuan, inilah yang kesimpulan daripada apa yang kita belajar selama ini. Okey, ini baru yang pertama. Yang kedua, wakaf apa? Sebut-sebut. Wakaf apa? Wakaf jaiz. Okey, dah tahu dah. Jaiz tu maknanya harus ataupun digalakkan. Okey, persoalan je sekarang. Bagi tahu kat Ustaz, apakah simbol yang digunakan bagi wakaf ini? Jim kecil. Jadi kalau kita guna Quran Resam Uthmani, maka simbolnya mesti ada jim kecil sahaja. Tak ada simbol lain perempuan, ya. Tapi kalau perempuan guna Quran Majid ataupun Quran Resam yang lain, maybe ada simbol-simbol lain yang diwakilinya. Jadi apapun sekarang ni kita belajar Quran Resam Uthmani, maka simbolnya sudah tentu jim kecil. Persoalannya, apa yang nak kita buat kalau jumpa wakaf ini? Kata ulama harus atau digalakkan berhenti. Saat lagi kita baca Quran, saya nak tengok perempuan, adakah perempuan mempraktikkan bacaan, praktikal kaedah mewakafkan bacaan pada wakaf jaiz dan wakaf tam. Kita tengok sekejap lagi, ya. Okey, jadi sekali lagi diulang, ya. Wakaf yang kedua jatuhnya wakaf jaiz. Simbolnya jim kecil. Kalau jumpa nak buat apa? Harus atau digalakkan berhenti. Ustaz, soalan macam ni keluar ke dalam parisa? Wallahu alam. Sebab soalan parisa Ustaz tak buat lagi. Nanti kalau Ustaz rasa saya nak keluarkan, perempuan kena isi tempat kosong, bagaimanakah praktikal bagi wakaf ini, maka jawapannya ini. Yang sebelah kanan ni. Perempuan kopi aja dalam jawapan kita. Boleh ke? Boleh ke kopi perempuan? Ustaz, bab-bab kopi ni no problem. InsyaAllah. Okey. Seterusnya wakaf yang ketiga, wakaf apa je? Wakaf kafi atau juga disebut aula. Dan saya tahu, perempuan dah tahu dah makna apa dia kafi atau aula. Persoalannya, apakah simbol yang digunakan nanti dalam Quran Resam Uthmani? Qaf lam ya. Ini Resam Uthmani, ya tuan-tuan. Resam Uthmani ditulis dengan qaf lam ya. Qaf lam ya ni merujuk kepada istilah apa tahu? Qili. Cuba sebut. Qili. Qili itu diambil daripada dua perkataan. Siapa ingat? Apalah qaf aula pula? Kif aula. Sebut. Apa-apa, jangan tukar-tukar dia punya istilah pula. Dia ambil daripada dua istilah, dua perkataan yang disebut qif aula. Qif itu wakaf, aula itu berhenti. Jadi gabungan qif aula, maka ditulis sebagai qili. Cuba sebut qili. Persoalannya sekarang, kalau jumpa wakaf ni nak buat apa? Kata ulama lebih utama berhenti daripada wasal. Inilah yang puan-puan kena fahamkan. Maksudnya di sini kalau jumpa wakaf kafi atau aula, maka ulama pesan lebih utama untuk berhenti daripada wasal. Okey, puan-puan yang dirahmati Allah, nampak tak setakat ni dah berapa jenis wakaf? Puan-puan nampak sama ke tak sama dia punya praktikalnya? Sama ke tak sama? Tak sama. Kalau tam, amat digalakkan. Kalau jaiz, harus. Kalau kafi, lebih utama. Kan tak sama tu perempuan. Jadi puan-puan jangan buat kesimpulan mudah. Ustaz, beginilah Ustaz, kalau saya jumpa wakaf ni semua berhenti belaka. Macam tu senanglah belajar perempuan. Tak payahlah ada 6 jenis wakaf dalam Quran. Jadi puan-puan kena faham, setiap wakaf ni mempunyai makna yang tersendiri. Dan puan-puan, makna ataupun praktikal yang Ustaz nyatakan di sini, puan-puan kena faham sungguh-sungguh dan praktikkan dalam bacaan sekejap lagi.
Okey, seterusnya. Lagi wakaf yang keenam. Wakaf yang keenam, wakaf apa? Wakaf yang keempat, minta maaf. Wakaf apa? Hasan. Okey, puan-puan. Untuk wakaf Hasan, apakah simbol yang digunakan? Simbolnya adalah Sod lamia. Macam ni tau. Kalau tadi Qaf lamia, yang ni Sod lamia. Sod lamia ni, saya belajar dulu. Kata tok guru saya, dia kata disebut sebagai sili. Cuba sebut. Sili. Sili itu diambil daripada dua perkataan. Sil aula. Sebut. Apa makna sil aula? Sil itu wasal. Wasal itu sambung. Aula itu lebih utama. Jadi kesimpulannya, kata ulama, bila kita jumpa wakaf ini, praktikalnya bagaimana? Lebih baik wasal daripada wakaf. Maknanya, wakaf Hasan ni berlawanan dengan wakaf kafi. Kalau kafi lebih utama berhenti. Kalau Hasan lebih baik ataupun lebih utama sambung. Jadi puan-puan kena faham lah tu. Jadi maknanya, makna terjemahan praktikal bagi jenis-jenis wakaf ni tak sama, berbeza-beza. Itu sebabnya ulama suruh kita belajar secara berguru begini. Kalau ikut pemahaman kita senang je. Ustaz, kalau jumpa wakaf ni semua berhenti belaka. Itu pemahaman kita orang awam. Tapi pemahaman tok-tok guru ataupun ustaz-ustaz tidak begitu. Puan-puan kena tengok apa jenis wakaf dan apakah simbol yang diwakili. Dan simbol yang Ustaz tunjuk ni hanya berada pada Quran Resam Uthmani. Ustaz, kalau saya baca Quran lain, saya jumpa simbol lain. Bagaimana? Kemungkinan Quran yang puan-puan baca itu adalah Quran Majid. Quran lama dulu. Puan-puan, Quran Majid kita boleh baca tak hari ni? Boleh. Masa saya pergi umrah hari tu, puan-puan, beberapa tahun sudah, saya tengok dekat Majlis Haram, saya tengok dekat Masjid Nabawi, masih ada lagi Quran Majid. Maknanya boleh dibaca lagi lah, boleh digunakan. Cuma nanti, payahnya pada kita adalah, dia punya simbol wakafnya mungkin berbeza. Sebagaimana yang Ustaz dah bagi tahu, kalau Quran Majid, puan-puan tak akan jumpa Sa'lamiyah. Puan-puan akan jumpa Ha pedas. Kadang-kadang dia tulis alif Ha. Itu Quran Majid. Tapi Quran Uthmani seragam. Semua dibubuh apa ni? Sa'lamiyah. Alhamdulillah. Jadi itu mudahnya kita belajar Quran Resam Uthmani. Kalau Quran Majid dikatakan 2-3 simbol. Sedangkan merujuk kepada wakaf yang sama tapi simbolnya berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Bergantung kepada di mana Quran itu dicetak. Setiap negara, kalau kita perhatikan hari ini, dah banyak dah kilang-kilang percetakan Quran. Dan di sana juga, di setiap negara juga ada ulama-ulama Quran mereka sendiri. Dan setiap ulama juga ada hujah-hujah masing-masing. Itu sebab kita tengok hari ini, Ustaz, kenapa Quran saya ni lain? Dia punya wakaf, kenapa kawan saya lain? Puan-puan tengok Quran tu dicetak di mana? Dibeli di mana? Puan-puan cetak di mana Quran? Nak tahu cetak di mana? Tengok dekat muka surat belakang. Cetakannya di mana? Sama ada di Madinah ke? Di Mekah ke? Di Malaysia ke? Ataupun di Indonesia? Jadi puan-puan kena pekalah dengan Quran yang kita baca. Kalau puan-puan tak reti, tak faham tentang Quran yang kita baca tu, tak tahu cetak di mana, sila rujuk kepada saya ataupun mana-mana ustaz yang kita kenal. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Yang kelima. Wakaf apa pula? Wakaf Ta'anuk. Dia ada nama lain, tuan. Atau, siapa ingat? Muraqabah. Dia ada nama lain. Ni. Wakaf Ta'anuk atau Muraqabah. Apa makna wakaf? Berhenti. Apa dia Ta'anuk? Berikat. Berikat. Manakala Muraqabah itu pemerhatian. Jadi puan-puan tak kisahlah mana-mana yang puan-puan senang faham. Puan-puan rasa senang sebut mana? Ta'anuk ke Muraqabah? Ta'anuk lah, sebab dulu ada pelajar saya salah sebut puan-puan. Allah, dalam periksa pula tu salah jawab. Dia tulis apa tahu? Wakaf mudarabah. Mana ada wakaf mudarabah puan-puan? Mudarabah tu jual beli. Tak ada kena dengan muraqabah. Agaknya dia confuse ni. Dia tak ingat lah tu. Pasal periksa tak boleh tengok buku, maka dia tertulis pula mudarabah. Bukan mudarabah, tetapi muraqabah. Apa makna muraqabah? Pemerhatian. Ya. Okey, apakah simbol yang diwakili oleh wakaf ini? Apakah simbolnya? Simbolnya sudah tentu titik 3 bertindih. Seragam. Ini seragam kita nampak dalam Quran Resam Uthmani. Titik 3 bertindih ni pada dua tempat je. Alhamdulillah. Persoalan je sekarang, kalau jumpa ni nak buat apa? Takkan puan tengok aja. Kalau jumpa nak buat apa? Dilarang? Sebenarnya benda ni khilaf di kalangan ulama.
Ada ulama menggalakkan kita berhenti, ada ulama kata tak kisahlah kamu nak berhenti ke tidak. Okay, tapi kalau mengikut pendapat Imam Al-Jazari, beliau mengatakan bahawa kalau jumpa wakaf ini, maka harus ataupun digalakkan berhenti salah satu tempat. Ini pendapat daripada Imam Al-Jazari. Kalau puan-puan nak ambil pendapat dia. Tapi kalau nak ambil pendapat imam-imam yang lain pun ada juga. Ya, ada setengah ulama juga menyebut kalau kita nak terus pun tak apa. Itu sebabnya kalau puan-puan perasan, masa solat fardu ataupun kita dengar imam membaca, ya, kadang-kadang imam membaca surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima. Ayat kedua puan-puan ingat tak surah Al-Baqarah bagaimana? Zalikal kitabu la raiba fi. Selalu kita berhenti kat situ kan? Itu kita orang awam. Tapi ada, pernah saya dengar Tok Imam baca, dia tak berhenti. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Boleh ke tak boleh buat macam tu? Jawabnya boleh. Sebab benda ni khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. Khilaf tu apa maknanya je? Berbeza pendapat di kalangan ulama. Jadi benda-benda yang berbeza pendapat ni kita jangan berbalah. Ulama tak berbalah pun, kita pula yang berbalah. Jadi kita jangan berbalah, sebaliknya kita meraihkan pendapat mana-mana ulama. Macam ni tadi, harus atau digalakkan berhenti, salah satu tempat adalah pendapat daripada Imam Al-Jazari. Ya? Tapi sekiranya ada yang tak nak berhenti, nak teruskan bacaan atas sebab nafas dia panjang, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau puan-puan ambil pendapat Imam Al-Jazari, maka harus atau digalakkan berhenti pada salah satu tempat. Okey, last sekali yang keenam. Ji, wakaf apa je? Wakaf qabih. Apa makna wakaf? Berhenti. Qabih tidak elok ataupun buruk. Qabih itu tidak elok ataupun buruk. Dan puan-puan, apakah simbol yang diwakili oleh wakaf ini? Lam alif kecil, beginilah. Dan puan-puan, tapi kalau puan-puan compare, bandingkan Quran Majid dengan Utsmani, puan-puan perhatikan, kadang-kadang dia punya simbol lam alif tu berbeza. Letaknya lam alif tu berbeza. Kadang-kadang kita nampak dekat Utsmani ada, dekat Majid tak ada. Ataupun Majid ada, Utsmani tak ada. Kenapa jadi begitu? Sebabnya tak lain tak bukan khilaf. Berbeza pandangan di kalangan ulama. Sebenarnya kan, ingat tak masa kita bincang wakaf qabih minggu sudah? Ustaz kata apa? Wakaf qabih ni berlaku atas sebab, atas dua sebab. Yang pertama simbol. Yang kedua atas sebab makna. Itu sebabnya minggu sudah ada, tak usah bekalkan nota ni. Dekat sini kita bincangkan wakaf qabih itu berlaku atas sebab makna ayat. Dia tak ada simbol lam alif, tapi atas sebab makna ayat boleh berlaku wakaf qabih. Jadi itu sebab para ulama menggalakkan kepada kita seboleh-bolehnya sedaya upaya kita belajarlah tafsir, belajarlah bahasa Arab, setidak-tidaknya kita memahami makna ayat yang kita baca. Okey, sekarang ni secara basicnya kalau jumpa wakaf qabih yang ada simbol lam alif, maka apa yang patut kita buat? Kita dilarang berhenti padanya. Maknanya kalau boleh jangan berhenti. Tapi kalau terpaksa berhenti, atas sebab darurat, maka ulama pesan kena ghostan, kena ulang balik beberapa patah perkataan sebelumnya. Jadi puan-puan, insyaAllah saat lagi kita baca Quran, kita tengok puan-puan jumpa tak wakaf qabih. Kalau jumpa, nanti saya tunjukkan cara bacaannya macam mana. Kalau kita berhenti, macam mana caranya. Tapi sebenarnya, untuk wakaf qabih, kita dilarang berhenti padanya. Itu yang sebaik-baik praktikal untuk wakaf ini. Okeylah puan-puan, habislah cerita tentang 6 jenis wakaf, dan lepas ini Ustaz tak akan cerita lagi dah 6 jenis wakaf, sebab lepas ini Ustaz nak sentuh sedikitlah tentang satu jenis wakaf ini. Boleh dikatakan sebagai wakaf bonus lah. Bonus dalam pembelajaran wakaf kita, iaitu ulama sebut sebagai wakaf Jibril atau sunnah. Sebut? Atau nabawi. Cuba keluarkan sebuah nota ni. Mujur Ustaz dah buat nota, tak payah apa-apa nak salin kat whiteboard lagi. Okeylah puan-puan, tengok ya. Wakaf ini sebenarnya, tadi Ustaz sebut apa? Bonus dalam pembelajaran bab wakaf. Bagi sesiapa yang belajar wakaf dengan mana-mana ustaz di luar sana, kalau boleh puan-puan tanya dengan ustaz tu. Ustaz, saya dengar dulu ada ustaz-ustaz mengatakan wakaf Jibril ataupun sunnah ataupun nabawi. Jawabnya ada.
ada dibincangkan dalam kitab-kitab tajwid. Tapi tak semua kitab tajwid membincangkannya. Jadi puan-puan, saya nampak ada satu kitab ini membincangkan tentang wakaf Jibril atas sunnah atas Nabawi. Jadi persoalannya, wakaf Jibril sunnah atas Nabawi ini sebenarnya wakaf apa? Okey, mari kita baca. Wakaf ini tergolong dalam wakaf, dalam wakaf tam atau maknanya di bawah wakaf tam atau lazim ni rupanya ada cabang wakaf yang disebut sebagai wakaf Jibril. Maknanya kalau puan-puan bayangkan wakaf tam atau lazim ni di bawahnya ada wakaf Jibril, maknanya praktikalnya beginilah. Ni, amat digalakkan berhenti. Cuma wakaf ini berada di bawah wakaf tam atau lazim. Okey. Kenapa dinamakan wakaf Jibril, sunnah atau nabawi? Okey, cuba ikut ustaz. Dinamakan wakaf Jibril atas sebab ketika ayat ini diturunkan, malaikat Jibril alaihi salam memberhentikan bacaannya dan ia turut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tu al-kisahnya dinamakan wakaf Jibril di kalangan ulama atas sebab dipercayai ketika ayat tu diturunkan kepada Nabi, maka ketika itu dipercayai malaikat Jibril memberhentikan bacaannya lalu diikuti oleh Nabi kita. Kemudian apabila Nabi balik ke rumah, puan-puan tahu apa yang berlaku? Nabi hebahkanlah ayat yang Nabi terima tadi kepada siapa? Ahli keluarga baginda dan juga kepada para sahabat. Maka itu juga disebabkan, begitu juga dinamakan wakaf ini, dinamakan wakaf sunnah. Sebab apa yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan sunnah. Jadi puan-puan, ada juga setengah ulama sebut wakaf sunnah. Atau juga disebut sebagai wakaf nabawi. Sebab kebanyakan ayat-ayat ini turun di kota Madinah. Nabawi itu bersempena dengan nama Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Ya. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, bukankah ayat Quran itu turun dua tempat, sama ada di Mekah atau Madinah. Jadi kebetulan ayat-ayat yang turun ni, yang kita nak baca sekejap lagi, kebanyakannya turun di Madinah, maka disebut sebagai ayat ataupun wakaf nabawi. Okey, sambung ayat tadi. Wakaf ini amat masyhur di kalangan para ulama Al-Quran. Oh, rupa-rupanya amat terkenal di kalangan ulama. Cuma kita je tak kenal. Pasal apa? Tak belajar. Cuma kalau kita belajar, kita kenal lah wakaf ni, puan-puan. Saya pun dulu pun tak belajar, saya tak tahu ada wakaf Jibril. Saya ingatkan ada 6 jenis wakaf ni je dalam Quran. Rupa-rupanya ada satu lagi istilah wakaf, namanya wakaf Jibril. Baik, siapakah para ulama yang membincangkan tentang wakaf ini sehingga berjaya dihasilkan kitab ataupun buku-buku di kalangan mereka? Antaranya yang pertama, sebut sama-sama Imam Al-Sakhawi. Beliau telah berjaya, puan-puan, menghasilkan satu kitab yang bertajuk Manarul Huda, di mana dalam kitab itu beliau mengatakan wakaf Jibril ada berapa tempat? 10 tempat. Kat mana tempatnya 10? Saat lagi kita bincangkan. Yang kedua, ini nama-nama imam ya, yang membincangkan tentang wakaf Jibril atau sunnah. Okey, yang kedua ikut Imam Wahbah Surur Al-Mahalli. Apa nama kitab dia? Kitab Insyirahus Sudur. Dalam kitab ni beliau pula mengatakan wakaf Jibril itu ada lebih daripada 10. Ada 17 tempat. Ini pandangan beliau lah, pandangan beliau sendiri. Kemudian yang ketiga sebut Imam Abu Salim Al-Ayyashi. Nama kitabnya apa? Ar-Rihlah Al-Ashiyiyah. Itu dia, tergeliat lidah kita perempuan. Ada berapa pula tempat mengikut pandangan beliau? 17 tempat juga. Tapi kan setelah dihimpunkan ketiga-tiga imam ini tadi, rupa-rupanya ketiga-tiga imam ini bersepakat bahawa 10 tempat daripada 17 tadi adalah sama. Pendapat mereka itu sama. Maka itu sebab dalam nota ini Ustaz senaraikan hanya 10 tempat sahaja. Yang 7 tempat yang lain tu kita tak perlu bincangkan sebab ada khilaf di kalangan mereka. Jadi puan-puan, untuk memahami wakaf Jibril, kata ulama, kita kena apa tahu? Kita kena faham tafsir. Jadi hari ini saya nak ceritalah sedikit tafsir yang ada pada beberapa ayat yang puan-puan rasa mudah untuk kita faham ya, insya-Allah. Namun begitu kata ulama di sini,
Ketiga-tiga para ulama Al-Quran ini, maknanya ketiga-tiga imam tadi, Imam Asy-Syakawi, Imam Wahbah, Imam Abu Salim, mereka ni bersepakat bahawa 10 tempat waqaf Jibril dalam Quran tetapi berselisih pada pendapat pada tempat-tempat yang lain. Nampak tak? Betul tak Ustaz Khabar tadi? Maknanya pada 10 tempat mereka bersepakat sama. Apakah surah-surah tempat yang adanya waqaf Jibril? Yang pertama, puan-puan, surah Al-Baqarah. Sebut ayat 148. Saya rasa kita selalu baca surah Al-Baqarah. Pasal surah tu surah depan sekali Ustaz. Selalulah kami baca. Alhamdulillah. Lagipun surah Al-Baqarah ni kata Nabi, kalau kita baca di rumah, nanti syaitan, iblis tak akan masuk ke rumah kita. Jadi puan-puan rajin-rajinlah baca surah Al-Baqarah. Jadi nanti balik rumah, ataupun kat situ puan-puan tengok tu. Dia punya ayatnya, walaupun tidak lengkap, tapi sebahagian ayatnya Ustaz tulis kat situ. Cuba ikut Ustaz sama-sama baca. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dengar ya. Ustaz baca dulu, puan-puan ikut. Fastabiqul khairat. Sebenarnya waqaf Jibril ni tidak diwakili dengan apa simbol. Dia tak ada simbol apa-apa tahu. Ustaz tahu jim tu? Jim itu adalah waqaf jaiz. Rupa-rupanya waqaf Jibril itu berlaku atas sebab makna ayat. Jadi apa makna fastabiqul khairat? Dan berebut-rebutlah kamu dalam melakukan kebaikan, kata Allah. Maknanya Allah suruh kita bekerja-kerja lah lakukan kebaikan. Kalau nampak kebaikan, bekerja-kerja. Berebutlah. Sebab apa? Dengan kebaikan itulah tiket kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi makna tersebut, rupa-rupanya ketika ayat ni dibacakan di hadapan Nabi, maka malaikat Jibril berhenti dan diikuti oleh Nabi kita. Maka puan-puan ingat, bila kita jumpa ayat 148 surah Al-Baqarah, puan-puan tolong niatkan berhenti atas sebab 2 wakaf. Yang pertama wakaf jaiz. Mana tahu wakaf jaiz tu jim? Tu ada jim wakaf jaiz lah tu. Kalau jumpa nak buat apa? Nah, dia tak ingat pula, tak sampai seminit Ustaz Khabar tu. Dia kat whiteboard lagi Ustaz tak padam. Harus atau digalakkan berhenti. Minta maaf lah Ustaz, tak nampak whiteboard Ustaz dah. Allahu Akbar. Jadi puan-puan kena tengok, rajin-rajin tengok whiteboard saya ni. Allahu Akbar. Jadi memang betul lah. Oh, maknanya Ustaz, kalau saya tak tahu pun wakaf jaiz dekat situ, tak tahu wakaf Jibril, maka saya berhenti dengan niat wakaf jaiz, dapat pahala tak? Dapat juga pahala. Tetapi kalau puan-puan nak bonus pahala dalam bab wakaf ini, puan-puan niatkan sekali, Ustaz, oleh kerana saya dah belajar dengan Ustaz, maka saya niatkan berhenti pada ayat tadi dengan niat wakaf Jibril. Maka kata tok guru saya, kesimpulannya nanti kamu akan dapat 2 pahala kebajikan. Pertama, pahala kamu berhenti atas sebab wakaf jaiz. Yang kedua, pahala sebab berhenti pada wakaf Jibril. Puan-puan nak dapat 2 pahala ke 1 je pahala? Naklah 2, Ustaz nak banyak. Ustaz, Allahu Akbar. Pasal apa? Dosa-dosa kita banyak kepada Allah. Dengan pahalalah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Jadi puan-puan faham tak apa makna tadi? Ayat tadi berbunyi, fastabiqul khairat, maka berebut-rebutlah ataupun berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Kemudian, kalau sudah berhenti, kata ulama, tak perlu diulang lagi ayat tadi. Teruskan aja. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Cuba baca. Bila berhenti pada jami'ah, apakah wakaf yang kita jumpa? Wakaf jaiz. Maka di situ tak ada wakaf Jibril ya. Jadi puan-puan, sebelum kita teruskan dengan contoh yang kedua, rupa-rupanya wakaf Jibril ini berlaku atas sebab makna ayat. Dan juga atas sebab ketika ayat itu dibacakan oleh malaikat Jibril memberhentikan bacaan pada kalimah tertentu. Maka diikuti oleh Nabi kita. Jadi puan-puan jangan salah faham tahu. Wakaf Jibril tidak diwakili dengan apa jua simbol dalam Quran. Cuma kebetulan dekat situ ada wakaf jaiz. Maka sekali lagi saya ulang. Pastikan kalau puan-puan baca ayat ini, ayat surah Al-Baqarah 148, puan-puan berhenti dengan niat. Yang pertama, berhenti atas sebab wakaf jaiz. Yang kedua, berhenti atas sebab wakaf Jibril. Okey, contoh yang kedua pula. Surah Al-Ma'idah. Ustaz, dalam periksa keluar ke wakaf Jibril? Wallahu a'lam. Selama ni Ustaz tak pernah keluar soalan berkenaan wakaf Jibril. Mungkin kena giliran puan-puan tahun ni kan saya keluarkan soalan ni. Wallahu a'lam. Jadi tapi kalau keluar puan-puan no problem. Sebab apa? Notanya dah ada. Melainkan kalau puan-puan tak bawa nota, yang tu yang masalah tu puan-puan ya. Saya doakan mudah-mudahan lah. Kalau ada keluar soalan ni,
Bagi satu contoh ayat yang ada wakaf Jibril, puan-puan boleh bagi pilih mana-mana 10 tempat yang Ustaz nyatakan. Okey, yang kedua, surah Al-Maidah ayat 40 ayat 48. Ayatnya lebih kurang sama di awalnya. Fastabiqul khairat. Baca. Lepas tu dah berhenti nak ulang ke tak payah? Tak payah. Inilah kelebihan wakaf Jibril ataupun wakaf Jaiz. Kebetulan juga situ ada Jim kan, wakaf Jaiz. Maka kalau sudah berhenti tidak perlu diulang. Terus saja. Ikut Ustaz dengar ya. Tarik nafas panjang-panjang sikit. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Harap-harap sampailah nampak sampai hujung insya-Allah. Dan puan-puan, pada perkataan takhtalifun itu wakaf apa pula? Wakaf tam atau lazim. Mana puan tahu? Bulatan berhias pandai. Tapi yang tadi kita berhenti wakaf apa? Jaiz dan wakaf Jibril. Ingat, kalau puan-puan niat wakaf Jaiz dapat satu pahala je dah wakaf Jaiz. Tapi kalau puan-puan niat, Ustaz saya dah belajar dengan Ustaz ni. Ustaz bagi tahu ni wakaf Jibril, maka puan-puan dapat 2 pahala kebajikan insya-Allah. Ya, kalau kita fahamlah tentang wakaf Jibril. Persoalannya kenapa dinamakan wakaf Jibril? Kata ulama, makna ayat ini merujuk kepada apa? Sama macam tadilah, maka berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Ya. Okey, seterusnya ayat yang ketiga, surah yang ketiga, Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Baik, kalau orang tanya wakaf apa kita berhenti tadi? Wakaf, apalah wakaf jim, mana ada wakaf kafi atau aula. Apa jangan kalau sebut wakaf jim, mana ada wakaf jim, Ustaz tak ajar wakaf jim. Yang ada kat situ, lagi pun tak ada, mana ada jim kat situ, ada qaf lam ya kan. Tapi kalau ada setengah kitab ditulis jim, maka itu namanya wakaf jaiz. Tapi kalau qaf lam ya, wakaf apa ni? Kafi atau aula. Baik, tengok dekat whiteboard kalau jumpa nak buat apa? Lebih utama berhenti daripada wasal ataupun daripada sambung. Maknanya perbuatan kita tadi betul lah tu. Kita berhenti kat situ ya. Dan apa makna qul sadaqallah? Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau puan-puan nak tengok terjemahan yang lanjut, boleh rujuk kepada tafsir Quran di rumah nanti insya-Allah. Sebab apa kalau Ustaz nak huraikan tafsir satu persatu ambil masa lama puan-puan ya. Tapi memadailah. Puan-puan kena ingat tahu kalau berhenti pada qul sadaqallah, niat berhenti atas 2 wakaf. Yang pertama wakaf apa tadi? Kafi atau aula. Yang kedua wakaf Jibril. Jibril balik rumah, balik rumah puan-puan tolong tanda boleh tak pada Quran masing-masing. Sebab apa? Kita bukan selalu bawa nota ni puan-puan. Puan-puan tanda pada Quran yang selalu puan-puan baca di rumah. Puan-puan ada tak Quran yang selalu puan-puan baca? Ada ha, puan-puan tanda selalu kat situ. Maka nanti bila puan-puan baca berhenti pada kalimat tersebut, maka puan-puan dapat 2 pahala kebajikan di situ. Yang keempat, surah Al-Maidah ayat 116. Cuba ikut Ustaz. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Pastikan puan-puan berhenti kat mana? Bihaqqa. Baru dapat pahala wakaf Jibril. Tetapi di sebalik wakaf Jibril itu sudah ada wakaf apa? Sudah ada wakaf jaiz. Bermakna dekat situ niatkan berapa jenis wakaf? 2 jenis wakaf. Jaiz pun iya, Jibril pun iya. Alhamdulillah. Okey, teruskan surah Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Mujur Ustaz dah gariskan. Kalau saya tak garis, confirm kita tak tahu kat mana wakaf Jibril. Betul? Sebab wakaf Jibril tak dibagi simbol apa-apa oleh para ulama. Jadi puan-puan, dekat situ Ustaz dah gariskan. Nanti balik rumah, puan-puan gariskan sendiri pada Quran masing-masing. Ya? Tapi Ustaz nak tanya, apakah simbol wakaf yang puan-puan nampak pada ilallah? Wakaf
jaiz. Dan kalau jumpa nak buat apa untuk wakaf jaiz? Harus atau digalakkan berhenti. Tapi di sebalik wakaf jaiz ada wakaf apa? Jibril. Pandai. Sambung surah yang ke-6. Kadzalika yadribullahul amthal. Nampak tak? Kalau tadi dibubuh dengan simbol jim, tapi jim tu bukan mewakili wakaf Jibril perempuan ya. Tapi kali ini tak ada jim pun. Perempuan nampak tak? Selepas amthal ada apa? Bulatan berhias. Maka itu mewakili wakaf apa? Tam atau lazim. Tetapi kena ingat, tolong niatkan sekali, kita berhenti atas sebab wakaf Jibril. Maka dapat 2 pahala kebajikan. Berhenti atas sebab wakaf tam 1. Yang kedua berhenti atas sebab wakaf Jibril. Untuk maknanya puan-puan boleh rujuk kepada tafsir Quran di rumah masing-masing. Sambung pula surah yang ke-7. An-Nahlu ayat 5. Wal an'ama khalaqaha. Apakah nama wakaf yang kita nampak? Wakaf kafi atau aula. Apakah nama wakaf yang kita tidak nampak? Wakaf Jibril. Pandai. Tetapi kena ingat, wakaf Jibril berlaku atas sebab makna ayat. Okey, nanti balik rumah, puan-puan kajilah rujuk surah An-Nahlu ayat 5 tafsirnya ya. Okey, surah Sajadah. Ni surah Sajadah ni esok pagi ya. Esok pagi Jumaat, Tok Imam mesti baca surah Sajadah pada rakaat pertama. Maka ada ayat yang berbunyi, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Kata Allah, adakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik ataupun orang yang tidak beriman? Ini Allah tanya. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastawun. La, tidak sama. Sudah tentu tidak sama, kata Allah. Jadi puan-puan jelas ya, orang yang beriman, orang yang tidak beriman tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya nanti di hari kiamat, yang beriman masuk syurga, yang tak beriman masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan perasan tak? Fasiqah tadi ada wakaf Jibril di sebalik wakaf jaiz. Betul? Ada wakaf Jibril di sebalik wakaf jaiz. Maka puan-puan niatkan 2 jenis wakaf untuk berhenti pada kalimah fasiqah. Okey, teruskan. Thumma adbara yas'a. Wakaf apa? Wakaf tam atau lazim. Lepas tu fahasyar. Berhentilah sekali lagi. Fahasyar. Kalau saya tak gariskan kat situ, puan-puan mesti tak tahu kat mana wakaf Jibril. Mungkin puan-puan mengatakan mungkin wakaf Jibrilnya pada fanada. Sebenarnya tidak. Wakaf Jibrilnya di tengah-tengah. Ayat fahasyar sebut. Jadi nanti puan-puan boleh buat dua cara bacaan. Sama ada thumma adbara yas'a fahasyar fanada. Boleh? Ataupun gini, thumma adbara yas'a fahasyar pun boleh juga. Berhenti kat situ, lepas tu sambung fanada pun boleh. Jadi puan-puan, tapi saya yakin kan bagi kita yang tak belajar tentang wakaf Jibril, mesti puan-puan baca begini aja. Thumma adbara yas'a fahasyara fanada. Mungkin puan-puan itulah bacaan kita, kebiasaannya. Ya, jadi puan-puan balik rumah, nampak tak? Wakaf Jibril tidak dibubuh dengan apa-apa tanda. Betul? Pada fahasyara tidak ada tanda apa-apa. Maka di sini sebenarnya wakaf Jibril. Jibril mengikut kajian para ulama Quran. Okey, last kali surah Al-Qadri. Ni surah ni biasa kita dengar pada bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nanti bila baca surah ini, berhentilah pada ayat yang ketiga tadi dengan pada kalimah min alfi syahr. Dan puan-puan mula-mula niatkan berhenti atas sebab wakaf apa? Tam atau lazim. Yang kedua, second, puan-puan niatkan berhenti atas sebab wakaf apa? Jibril. Maka dapatlah 2 pahala kebajikan. Jadi kesimpulannya puan,
Sebenarnya wakaf Jibril ni bonus kepada kita umat Rasulullah dalam usaha kita mempelajari bab wakaf ni. Rupanya ada wakaf-wakaf lain yang tidak ataupun yang tidak dalam senarai 6 yang kita nyatakan tadi. Tapi secara basicnya wakaf Jibril itu sebenarnya di bawah wakaf apa? Wakaf Jibril tadi sebenarnya di bawah wakaf apa? Tam atau lazim. Jadi kalau jumpa wakaf atau lazim tu amat digalakkan berhenti. Maka kita amat digalakkan untuk meraihkan berhenti pada wakaf Jibril nanti. Jadi nanti dalam periksa, kalaulah saya keluarkan, kemungkinan keluar tahun ni, wallahu a'lam. Sebab apa sebelum-sebelum ni saya tak pernah akan keluar, atau saya tak pernah akan keluar soalan berkenaan dengan wakaf Jibril ni. Saya tak ada soalan begitu. Mungkin tahun ni keluar. Jadi puan-puan standby lah untuk grup puan-puan beruntung, puan-puan dapat soalan wakaf Jibril ya. Jadi puan-puan nota ni jangan hilangkan tau. Bawa ataupun simpan dalam beg masing-masing dan bawa masa exam nanti. InsyaAllah. Okey, sebelum kita baca Quran, saya nak bagi sedikit panduan berkenaan dengan kalimah ni. Puan-puan ada tak nota ni? Kalimah-kalimah yang sesuai untuk wakaf dan ibtidak. Okey puan-puan, ini antara sebahagian ya, bukan semua tau. Kalau nak ikutkan banyak lagi kalimah lain, tapi Ustaz dah senaraikan ni, Ustaz dapat nota ni berdasarkan apa yang saya belajar dulu. Rupa-rupanya puan-puan, ada beberapa kalimah dalam Quran nanti yang boleh kita berhenti dan kita boleh memulakan pada dia. Jadi kat sini, tajuk utamanya adalah formula wakaf dan ibtidak pada kata sendi. Cara wakaf berhenti iaitu boleh wakaf sebelum kata sendi. Maknanya, semua kalimah ini sebahagian besarnya adalah kata sendi. Iaitu perkataan yang biasanya memulakan satu ayat dalam Quran. Jadi puan-puan, kalau puan-puan jumpa kalimah-kalimah ini, kata ulama, kamu boleh berhenti sebelum jumpa kalimah ini. Satu. Yang keduanya, cara ibtidak, cara nak memulakan bacaan, kamu boleh mula pada semua kata sendi ini. Maknanya, kalau puan-puan sudah berhenti, kat mana-mana ayat dan contohnya, puan-puan boleh carilah kalimah-kalimah seperti ini dan boleh mulakan bacaan padanya. Tapi apapun bergantung kepada makna ayat. Okey, apapun mari kita sebut apakah semua kalimah-kalimah ini. Yang pertama, wa. Wa tu dalam bahasa kita maknanya apa? Dan ataupun serta. Kemudian yang kedua, fa. Maka. Sebutlah, maka. Thumma. Kemudian. Inna. Sesungguhnya. Innama. Bahawasanya. Atau tidak lain. Ini perempuan saya ambil daripada tafsir ataupun daripada nota yang saya belajar satu ketika dululah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan kalau ada yang tak kena dengan maknanya nak tegur, silakan tegur boleh, silakan tak ada masalah. Tapi ini yang saya ambil daripada tok-tok guru saya dululah. Nombor 6, in. Bahawasanya. 7, an. Ada dalam Quran an. Bahawa. Atau sesungguhnya. Qala. Dia berkata. Qul. Katakan. Hatta. Sehingga. If. Jika. Dhalika. Itu. Idza. Apabila. Lau. Jika. Okey, teruskan 15. Au. Atau. 16. Illa. Melainkan. Ala. Ingatlah. Atau ketahuilah. La. Pernah tak kita jumpa? La tu ada tanda pemanjang. Maka maksudnya tidak ataupun tiada. 19. Ulaika. Selalu kita jumpa. Tapi selalu ni tak ada masalah. Ulaika ni selalu kita jumpa di awal ayat. Maka memang kita mulakan pada ulaika. Apa makna ulaika? Mereka. Kana. Adalah. Ghaira. Selain. La. Bagi atau untuk. Kullu. Semua. An. Dari. Atau tentang. Atau mengenai. Fi. Di. Pada. Atau dalam. Dia bergantung pada makna ayat lah perempuan ya. Makna ayat tu kadang-kadang berbeza-beza. Maka perempuan itulah kesesuaian makna pada kalimah fi tadi. Ka. Dengan. Lam. Tidak. Atau tiada. Atau belum. Mimma.
Dari apa yang? 29. Lakinna. Tetapi. Kama. Sebagaimana. Allati. Yang. Puan tahu tak? Allati ni sama makna dengan alladhi. Kalau puan bahasa dalam Quran alladhi, dia merupakan isim mausul, iaitu kata nama penyambung. Jadi alladhi dengan allati tu lebih kurang maknanya, kata ulama, yang. Kalau dalam terjemahan Quran kita ya. Okey, seterusnya bi. Dengan. Min. Dari atau daripada. Ila. Ke atau kepada. Li. Bagi atau untuk. Am atau bima dengan apa yang ala atas atau terhadap kam. Kam ni lebih kepada kata soal lah perempuan ya. Kam ya. Kam ni maksudnya berapa. Ma apa yang. Adakah atau sama ada. Ya kata ganti nama. Maksudnya ya tu bukan makna kata ganti nama, bukan maksudnya ya ni biasanya digunakan dalam Quran sebagai ganti nama. Contohnya ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Begitulah maksudnya. Jadi gitulah perempuan, kalau nak perempuan mengikut panduan ini, perempuan kena ada guru, kena ada cikgu untuk mengajar perempuan. Dan saya dulu masa saya belajar, saya banyak ikut panduan daripada guru saya. Saya tak tahu kat mana nak berhenti nak ulang, saya tanya dengan guru. Perempuan jangan takut ataupun jangan segan untuk bertanya. Kalau perempuan baca Quran di rumah, perempuan tiba-tiba tak tahu nak ulang kat mana, ambil gambar selalu, WhatsApp saya. Nanti saya tunjukkan kat mana tempat yang sesuai untuk berhenti. Macam baru-baru ni, ada pelajar tak tahu nak baca macam mana. Ada pelajar tak tahu ni wakaf apa. Maka saya bagi tahulah setakat mana yang saya mampu bagi tahu, insya-Allah. Okeylah perempuan, mari kita cuba baca Quran. Kita cuba baca Quran dan praktikkan apa yang kita jumpa dalam senarai formula wakaf dan ibtidak tadi. Mungkin kita akan jumpa. Dan hari ini kita baca Quran jilid berapa? 2 kan? Jilid 2. Silakan. Surah apa? Surah An-Nisa ke? Ayat 6. Surah An-Nisa ayat 6. Tengah-tengah. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Okey perempuan, konsep mewakafkan bacaan begini ya. Ni arwah tok guru saya pesan dulu. Dia kata, kalau kamu jumpa satu ayat yang panjang, dekat ayat panjang tu tak ada simbol wakaf. Kalau ada pun jauh lagi kat bawah, maka kalau kamu berhenti kat mana-mana, kamu kena ulang balik 2-3 patah sebelumnya. Kenapa macam tu? Saya tanya pada guru saya. Tok, kenapa begitu? Sebab dia kata supaya makna ayat tu tidak terputus. Mari kita buktikan dalam bacaan surah An-Nisa kita ayat yang ke-6. Ready? Surah An-Nisa ayat yang ke-6, juzuk yang ke-4, muka surat 37 ya. Buku jilid yang kedua, warna merun tu. Okey, ready? Mari saya tunjukkan. Kalau perempuan berhenti pada tempat yang tak ada wakaf, apa yang kita nak buat? Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Puan, perempuan berhenti tadi atas sebab apa? Atas sebab apa berhenti tadi? Nikah. Apa sebab? Iftirari, iaitu darurat. Nampaknya Ustaz soal, Ustaz jawablah dulu Ustaz ya. Jawabnya iftirari, iaitu terpaksa. Dan perempuan berhenti tadi ada tanda wakaf ke? Ayat ni Ustaz kata tadi, kalau tak ada tanda wakaf, kata arwah tok guru saya, kamu kena ghostan balik ayat tadi. Supaya makna ayat tidak terputus. Kalau kamu teruskan dengan ayat berikutnya, seolah-olah makna ayat itu sudah terputus dua. Jadi perempuan, kat mana nak ulang? Persoalannya kat mana nak ulang? Jawapannya, tempat yang paling sesuai adalah hatta. Perempuan tengok dalam senarai ini, ada tak hatta?
Ada. Boleh mula kat situ lah. Okey, puan-puan, tapi dah mula kat situ kat mana pula nak berhenti? Itu kadang-kadang menjadi kekeliruan pada kita. Okey, tak apa, puan-puan follow ustaz dulu ya. Hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushda. Sekali lagi kita berhenti atas sebab terpaksa, darurat, tak cukup nafas. Tahu tak kat mana, kenapa saya berhenti rusyda? Sebab selepas kalimah rusyda ada fa. Nampak ada fa? Yang ni Ustaz kata tadi. Fa tadi, kalau kita nampak, kita boleh berhenti sebelum kalimah fa itu. Contohnya perkataan rusyda. Okey, settle yang tu. Puan-puan dah berhenti rusyda. Puan-puan nak terus ke nak ulang? Kena ulang sebab puan-puan berhenti pada tempat yang tak ada simbol wakaf. Yang ni puan-puan kena cari tempat mana sesuai. Jawapannya fa'in anastum. Okey, dengar Ustaz baca. Fa'in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau boleh berhentilah amwalahum. Sebab dekat situ ada tanda wakaf. Wakaf apa yang kita jumpa? Wakaf hasan. Kalau jumpa nak buat apa? Baik sambung. Tetapi kena ingat, dalam perbincangan wakaf hasan juga, kalau kamu tak mampu, maka baik juga berhenti pada dia. Jadi wakaf hasan ni adalah wakaf yang memberi kemudahan kepada orang yang kalau nak berhenti pun boleh atas sebab tak cukup nafas. Dan kelebihan wakaf hasan kalau sudah berhenti perlu tak kita ulang balik? Tak perlu, kita teruskan. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Alhamdulillah, mujur ada tanda wakaf kat situ. Apakah simbol wakafnya? Jim kecil, mewakili wakaf jaiz. Kalau jumpa nak buat apa? Harus atau digalakkan berhenti. Puan-puan follow ayat ustaz kat whiteboard. Jangan buat ayat sendiri, takut salah. Jadi puan-puan senang kan belajar wakaf ni sebab apa panduannya ada di whiteboard. Dan puan-puan follow. Kalau jumpa nak buat apa, ikut apa yang ustaz nyatakan di whiteboard. Puan-puan selesai. Dan kelebihan wakaf jaiz, kalau berhenti nak ulang ke tak payah lagi dah. Tak payah ulang. Itu kelebihan wakaf jaiz. Kalau simbol-simbol wakaf ni kalau berhenti kita tak perlu ulang lagi. Berbanding kalau tempat yang tak ada wakaf, yang tak ada simbol baru kita kena ulang ya. Okey, teruskan. Wa man kana ghaniyyan falyasta'fif. Bagaimana simbol wakaf di situ? Wakaf hasan. Kalau jumpa nak buat apa, baik sambung. Tapi baik juga berhenti sebenarnya. Baik juga berhenti. Bapa jangan salah faham ya. Baik juga berhenti. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Mujur ada wakaf jaiz. Maka kalau jumpa tadi nak buat apa? Harus berhenti ataupun digalakkan berhenti. Tapi kan wakaf jaiz ni depend, bergantung kepada ayat juga tahu makna ayat. Baru-baru ni tilawah Quran pada antarabangsa. Saya perhatikan ada qari dan qari'ah yang tidak berhenti pada wakaf jaiz disambung. Sebab dia tahu makna ayat tersebut lebih sesuai disambungkan. Jadi ginilah puan-puan, nak belajar wakaf ni bukan mudah puan-puan. Dia kena mahir ataupun belajar setidak-tidaknya tafsir. Masa saya dulu belajar tafsir, belajar sedikit sebanyak walaupun tidak tinggi, tapi tahulah, diajar oleh tok-tok guru saya bagaimana cara yang terbaik untuk berhenti dan mengulang balik bacaan kita. Jadi kebetulan kat situ ada wakaf jaiz, puan-puan tak payah risau, puan-puan terus saja pada ayat berikutnya. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ.
Selesai. Wakaf jaiz juga kan? Okey, sambung. Wa kafa billahi hasiba. Pun ada wakaf apa? Kali ini wakaf tam atau lazim simbolnya? Nanti kalau dalam perisa Ustaz tanya, Ustaz gariskan dekat bulatan berias tu, puan-puan bagi tahu apa nama wakaf tu? Apa nama wakaf tadi? Wakaf tam atau lazim itu nama wakaf kalau Ustaz tanya. Tapi kalau Ustaz tanya apa nama simbol? Bulatan berias. Ya? Okey, alhamdulillah. Sambung sebelahnya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Puan-puan, kenapa Ustaz berhenti wal aqrabun? Pertama sebab tak cukup nafas. Dan kenapa saya berhenti pada wal aqrabun juga? Sebab selepasnya ada waw. Nampak tak di bawahnya tu ada walin nisa ada waw. Maka di sinilah ulama kata kamu boleh berhenti dulu. Walaupun hakikatnya tidak ada simbol wakaf dekat situ. Ada wakaf tak? Tak ada. Jadi puan-puan kalau begini keadaannya nak ulang ke tak payah? Nak ulang ke tak payah? Kena ulang. Sebab apa? Kalau puan-puan teruskan pada wali nisa, kata arwah tok guru saya, nanti makna ayat itu terputus dua. Seolah-olah kamu baca dua ayat. Sedangkan kita hanya baca tadi satu ayat. Dan satu ayat ni panjang ke pendek? Panjang juga lah, sampai ke bawah ya. Sampai baris yang ketiga tadi. Okey, jadi persoalannya nak ulang kat mana? Okey, ada dua. Ada dua tempat yang sesuai untuk diulang. Yang pertama, mimma. Yang kedua, wal aqrabuna. Puan-puan nak pilih mana? Dah agak dah wal aqrabu yang paling dekat lah Ustaz, yang paling pendek. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau dalam tilawah, kami kena ulang pada mimma. Dalam tilawah Quran ya. Mimma tarakal walidani. Kalau dalam tilawah. Macam kita ni orang awam, kita ulanglah wal aqrabuna pun boleh. Tak ada masalah. Okeylah ikut Ustaz perempuan ya. Wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma ما ترك الوالدان والأقربون. Kenapa kita kena ulang wal aqrabu? Kenapa tak kita wali nisa'i nasibum? Kata tok guru saya, kalau kamu ulang pada wal aqrabu bermakna ayat yang sebelum tadi kamu dah sambung kepada ayat berikutnya. Maknanya kamu baca satu ayat. Tapi kalau kamu teruskan pada wali nisa seolah-olah wal aqrabun tadi ayat lain, wali nisa'i itu ayat lain. Ini. Jadi puan-puan kita sebagai pembaca Quran, kata arwah tok guru saya kena jaga kesucian makna ayat yang kita baca. Jadi jangan pandai-pandai kita, kalau ayat tu satu ayat, jangan kita jadikan sampai 2-3 ayat. Jadi untuk menjadikan ayat tu satu ayat, itu sebab kita kena ulang beberapa patah sebelumnya. Baik puan-puan, berjaya berhenti pada wal aqrabun. Wakaf apa? Hasan. Kalau jumpa nak buat apa? Baik sambung. Tapi baik juga berhenti. Okey, sambung. Mim, nampak tak? Untuk wakaf Hasan, puan-puan dah berhenti, jangan ulang lagi, teruskan. Mimma qalla minhu aw kathur. Wakaf apa pula? Jaiz. Pandai. Kalau jumpa nak buat apa? Harus berhenti. Tapi ada setengah ulama mengatakan harus berhenti dan juga boleh disambungkan bacaan. Boleh disambungkan bergantung kepada makna ayat. Nasiban mafruḍa. Selalu kalau jumpalah bulatan berias, maka ia mewakili wakaf tam atau lazim. Maka kalau jumpa nak buat apa wakaf tam atau lazim? Amat digalakkan berhenti. Sambung lagi. Puan-puan tahu tak? Saya dulu diajar masa dalam tilawah Quran, bila kamu nak baca tu, kamu jangan main baca terus. Kamu kena rancang dekat mana kamu nak berhenti pada ayat itu dulu, baru kamu baca. Jadi masalahnya sekarang ni, kita tak merancang kat mana nak berhenti. Kita main baca aja.
Jadi kalau puan-puan perhatikan, ini penyakit kita orang awam lah. Macam kita dalam tilawah Quran, Qori dan Qori'ah, biasanya diajar begitu. Jadi kalau puan-puan tengok ayat tu sepintas selalu, tempat yang sesuai untuk berhenti kat mana? Wal yatama wal masakin. Maka sat lagi berhenti kat situ. Sebab apa? Selepas kalimah wal masakin ada fa. Nampak? Maka puan-puan boleh berhenti kat situ ya. Okey, mari kita baca ayat tadi. Baru baca. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Puan-puan, oleh kerana kita berhenti pada tempat yang tak ada wakaf, maka untuk menjaga makna ayat tadi supaya tidak terputus, ulama suruh kita ulang semula. Kat mana tahu? Wal yatama. Sebaik-baiknya boleh ulang pada wal yatama. Tapi kalau nak ulang daripada awal balik pun boleh. Tapi tak perlulah kita ulang balik, puan-puan. Sebab apa? Kita dah baca ayat tadi. Okey, sambung. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Puan-puan tahu tak, satu ketika dulu saya baca Quran di hadapan guru, saya baca macam puan-puan baca macam ni lah. Saya bawa pensel, saya bawa pen, saya tanda dekat mana berhenti dan kat mana nak ulang. Sebab apa puan-puan ni tilawah Quran kena tahu ni berhenti nak ulang kat mana. Sebab apa kita takkan boleh ingat semua. Kalau puan-puan mampu buat begitu, buatlah puan-puan. Ya, okey, tak apa, kita teruskan. Okey, selesai ma'rufah tadi, wakaf apa? Wakaf tam atau lazim. Jumpa nak buat apa? Amat digalakkan berhenti. Sambunglah ayat berikutnya. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Okey, cukup ke nafas tu. Mudah-mudahan cukuplah puan-puan ya. InsyaAllah. Kalau baca laju cukuplah. Okey, persoalannya kita dah berhenti pada tempat yang tak ada simbol. Maka kita dia kena ulang kat mana? Kat mana? Okey, ada dua tempat. Sama ada, apa pemain agak-agak je. Yang pertama sama ada lau taraku, lau taraku ataupun min khalfihim. Puan-puan nak pilih mana? Dah agak dah Ustaz. Kalau dekat lagi senang Ustaz. Sebenarnya puan-puan okey pilih mana-mana, tapi ada dua pilihan sama ada lau taraku. Lau ni ada dalam senarai ni, tak silap Ustaz. Ada dalam senarai ni lau, dan min pun ada dalam senarai Ustaz ni. Boleh tepat mengulang bacaan pada kat situ ya. Okey, kita ulang min. Min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah. Mujur ada waw selepas nama Allah. Nampak tak lepas nama Allah ada waw? Maka ni yang Ustaz kata, kalau jumpa waw ataupun perkataan mana-mana perkataan dalam senarai Ustaz ni, puan-puan boleh berhenti sebelum dia. Macam ni lah contoh dia. Falyattaqullah, kita berhenti. Lepas tu nak ulang kat mana? Falyattaqullah, pandai. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bagus. Sambung ayat berikutnya. Puan, lain ayat, lain dia punya panjang pendeknya. Jadi puan-puan, cabarannya berbeza ya. Okey, ayat berikutnya pula. Puan-puan nampak sepintas lalu agak-agak kat mana nak berhenti. Okey. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman.
Okey, dah berhenti kat situ sebab selepas zulma ada innama. Innama ni salah satu kata sendi yang ada dalam otak ustaz. Maka puan-puan, kita berhenti sebelum innama tadi. Persoalannya nak ghostan kat mana? Yang ni puan-puan tak boleh terus, puan-puan kena ghostan sebab nak memastikan makna ayat tu tidak terputus. Puan-puan ulang pada amwa. Amwa. Am tu boleh diulang perkataannya. Okey, ready? أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. Arab-Arab sampai nafas. Sebab apa nara tu dia memang dah ada wakaf. Namanya wakaf apa? Hasan. Kalau jumpa nak buat apa? Baik sambung. Tapi Ustaz Kabur tadi baik juga berhenti. Alhamdulillah. Kalau dah berhenti kat nara tu nak ulang ke tak payah? Tak payah. Terus aja. Wa sayaflawna sa'ira. Dah tentu kami berhentilah Ustaz pasal wakaf tam atau lazim. Betul? Maka puan-puan teruskan pada ayat berikutnya. Dan kebetulan ayat berikutnya banyak tanda wakaf. Syukur Alhamdulillah. Yusikumullahu fi awladikum. Ingat ya, kalau kita jumpa satu ayat yang banyak simbol-simbol wakaf, kebanyakannya puan-puan boleh berhenti. Kebanyakannya boleh berhenti. Kecuali lam alif je tak boleh berhenti. Okey, dah berhenti teruskan dia. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Cukup kenapa tu ataupun tergelik lidah. Sekali lagi. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nanti dalam periksa Ustaz tanya, apa nama wakaf pada kalimah al-unsayain tadi? Apa nama wakafnya? Wakaf jaiz. Jangan jawab begini. Dulu ada pelajar salah jawab. Ustaz tanya apa nama wakaf. Dia kata wakaf jim kecil. Mana ada wakaf jim kecil, puan-puan? Allahu Akbar, penat. Ustaz mengajar nama-nama wakaf, puan-puan. Ya. Namanya wakaf jaiz. Bukan wakaf jim kecil. Ambil perhatian, puan-puan. Ya. Kalau jumpa wakaf jim kecil, Ustaz bertelinga kat situ. Apa nama wakafnya? Jadi puan-puan, kalau jumpa wakaf jaiz ni nak buat apa pula? Harus atau digalakkan berhenti. Dan puan-puan perasan tak? Mat yang kita baca tadi, ni cerita pasal mat lah yang puan-puan dah belajar dulu masa tajuk tahap 2 dengan Ustaz. Sayain tu mat apa ya? Mat lembut. Mat lin, pandai. Pasal apa? Kita nampak ia mati kat situ kan? Maka Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah puan-puan masih ingat lagi ya. Dan untuk mat lin, puan-puan boleh baca sama ada 2, 4 atau 6 harakat. Sambung aja. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Apa nama wakaf pada ma tarak? Wakaf Hasan. Kalau Ustaz tak tanya apa nak buat kalau jumpa wakaf Hasan, maka tak perlu jawab lah. Puan-puan jawab je lah wakaf Hasan. Dapat 2 markah daripada saya insya-Allah. Tapi kalau puan-puan jawab wakaf jaiz, betul ke? Salah lah. Itu wakaf Hasan so'lamiyah. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Puan-puan tahu tak, di ujung ayat tadi ada 2 huruf yang mati. Yang pertama sad, sudah tentu mati. Yang kedua huruf fa. Puan-puan tahu macam mana sebut fa mati? Sebut fa mati. Af, if, uf, itulah rupanya. Jadi sat lagi kena bunyi begitu. Dengar, saya baca ni. Falahan nisf. Nisf. Nak sebut fa kan mesti guna bibir. Betul?
Bibir bawah tekan pada gigi kacip atas. One more. Falahan nisf. Nisf. Gitu puan-puan. Baru dah jadi huruf fa yang mati. Ya. Okey, sambung. Puan-puan nampaknya ayat tadi sudah ada wakaf. Namanya wakaf apa? Wakaf jaiz. Sambung lagi. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Boleh berhenti kalau tak cukup nafas ataupun dikuatiri tak cukup nafas sampai hujung, ustaz saya nak berhenti dulu. Boleh? Dan ingat kita berhenti pada sudus sebab selepasnya ada mimma. Nampak? Mimma ni salah satu perkataan yang ada dalam senarai ustaz ni yang mana kita boleh berhenti pada dia sebelum kalimah mimma tadi dah. Kemudian soalannya nak ulang kat mana? Wahidatin. Ataupun yang terbaiknya likulli wahidatin. Itu yang terbaik. Tapi kalau nak ulang wahidim pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, kita ulang wahidim. Wahidim minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Tapi kan kalau dalam tilawah Quran kami dianjurkan ulang pada likulli. Kalau dalam tilawah lah yang lebih kesesuaian makna tu lebih tepat. Lebih elok daripada wahidim. Tapi kalau perempuan kita orang awam tak berapa reti sangat maknanya lebih detail, maka boleh mula pada wahidim ya. Okey, sambung. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Cukup ke nafas perempuan? Cukup-cukup ngam-ngam ya. Alhamdulillah. Siapa yang tak cukup tu cuba baca laju sikit bacaan tadi. InsyaAllah cukup. Cuba sekali lagi kita ulang ayat tadi. Dan kebetulan dekat thuluth tu ada wakaf jaiz. Betul? Maka perempuan selamat untuk berhenti kat situ. Ready? فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. Selamat. Alhamdulillah. Puan-puan berhenti pada wakaf apa tadi? Jaiz. Betul. Dapat 2 melekah. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Wakaf apa lagi? Jaiz. Bagus. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Kali ini wakaf apa pula? Kafi atau aula. Kalau jumpa nak buat apa? Lebih utama berhenti daripada wasal. Itulah terjemahan wakaf ke fi atau aula. Baik, kalau sudah berhenti nak ulang ke tak payah? Tak payah. Teruskan sebelah. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kebetulannya wakaf apa? Jaiz. Fariidatan min Allah. Wakaf apa pula?
kafi atau aula. Sama ke makna jaiz dengan kafi dan atau aula tadi? Tak sama. Kalau jaiz harus berhenti. Kalau kafi lebih utama berhenti. Inna Allah kana aliman hakimah. Wakaf apa pula tu? Tam atau lazim? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hari ini hari terakhir saya bincang tentang wakaf. Minggu depan kita nak masuk bab baru. Minggu depan saya nak ajar tanda-tanda bacaan. Itu bab yang terakhir dalam semester ini. Mudah-mudahan puan-puan dapat habiskan bab itu dengan sebaiknya, insya-Allah. Jadi minggu depan jangan tak datang, sebab minggu depan Ustaz akan cerita mukadimah sejarah tanda-tanda bacaan yang berlaku dalam kitab suci Al-Quran kita pada hari ini. Dan puan-puan sebelum bersurai, jangan lupa hantar buku latihan tau. Buku latihan puan-puan berkenaan dengan muka surat 50, 51 dan 52. Muka surat 49 ni dah bincang belum jawapannya? Belum, tak apa. Puan-puan hantar dulu yang ni. Nanti minggu depan kita bincang jawapan muka surat 49 ya. Okey, yang penting hantar muka surat 50, 51 dan 52. Siapa yang dah siap lah. Siapa yang tak siap, buatlah di rumah sampai siap. Terima kasih banyak-banyak. Selamat memahami wakaf dan ibtidak yang Ustaz ajar. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan dapatlah sedikit sebanyak ilmu daripada kuliah kita, insya-Allah. Mari sama-sama kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.